Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membuat video tentang perbincangan soalan 7 kertas 2 subjek kimia peperiksaan percubaan negeri Pahang tahun 2019. Okey, kita lihat soalannya, susah kan tak belakang cerita. Okey. Soalan 7. Okey, kalau kita lihat secara rawak, soalan 7 ni dia pasal bab sebatian karbon. Dan lebih spesifik lagi hidrokarbon lah, sebab kita dapat lihat itu ada formula struktur tu, formula struktur. Okey. Jadi kita terus kepada soalan. Raja 7.1 menunjukkan formula struktur bagi sebatian Z adalah sebagai satu bahan yang ditambah dalam lilin aromatik. Selepas 5 minit lilin-lilin tersebut dinyalakan, kawasan persekitaran dipenuhi dengan bau apel. Yang 7A1 berdasarkan Raja 7.1 nyatakan siri homolog dan nama sebatian Z. Apakah sifat fizik sebatian Z yang menyebabkan bau sebatian Z mudah memenuhi ruangan persekitaran apabila lilin dinyalakan? Berikan satu sebab kepada jawapan anda. Okey, kita lihat jawapannya. Okey, jawapan 7A1. Siri homolog bagi sebatian Z adalah ester. Kenapa ester? Sebab dia melibatkan bau. Bau apple tu, dia tiba-tiba dia dibakar langsung ada bau. Bau apple lah, itu ester lah. Lepas tu sebatian Z dinamakan betil butanoat. Untuk menentukan nama bagi satu sebatian tu, first kita mesti lihat kumpulan berfungsi, dan kita mesti ingatlah dan kita mesti faham macam mana kumpulan, macam mana satu sebatian tu boleh terhasil. Baru kita boleh dapatkan dia punya nama, metil butanoat. Okey. Terusnya, sifat fizikal yang membolehkan bau tersebut mudah tersebar ke persekitaran ialah takat lebur dan takat didih yang rendah. Kenapa tinggi ni? Masalah. Okey, tukar dulu. Takat lebur dan takat didih yang ini ni salah ni. Bukan tinggi ya, rendah. R E N D A H. Oh nah, macam dah ikhlas. Padam jap. Okey. Takat didih yang rendah rendah lah, pokoknya rendah. Pokoknya rendah, tak boleh tinggi. Kalau sebab kenapa takat didih yang rendah? Kerana daya tarikan antara molekul sebatian Z adalah lemah. Okey, rendah ya, bukan tinggi tu. Okey, seterusnya soalan 7A2. Nanti Syukri mendapati bahawa sebatian Z dapat disediakan dengan menggunakan alkohol X dan asid karbosilik Y. Cadangkan alkohol X dan asid karbosilik Y. Seterusnya, tuliskan persamaan kimia bagi tindak balas untuk menyediakan sebatian Z. Hitung jisim sebatian Z yang terhasil apabila Encik Syukri menggunakan 2 gram alkohol X. Ditindak balaskan, BM, dengan asid karbosilik Y. Okey, kita cek jawapan. Okey, jawapannya alkohol X ialah metanol. Kenapa pula metanol? Kalau kita lihat dia punya formula struktur, apa masalahnya ni? Kalau kita lihat formula struktur, okey, ini bahagian belakang ni adalah alkohol. Bahagian depan ni pula adalah asid karbosilik. Kalau satu unsur karbon adalah metil ataupun metanol. 4 butan. Jadi dia punya asid karbosilik dan alkoholnya pun kita sudah jumpa. Jadi alkohol bagi alkohol X ialah metanol CH3OH, dan asid karboksil Y ialah asid butanoik C3H7COOH. Okey. Jadi persamaan kimia bagi tindak balas tersebut ialah CH3OH tambah C3H7COOH sama dengan
C3H7 COOCH3 tambah H2O, ataupun dalam nama kimianya metanol dicampurkan dengan asid butanoik akan menghasilkan metil butanoat dan air. Okey. Persamaan ni mesti seimbang tak seimbang salah, rugi. Okey. Lepas tu soalan minta kita hitung jisim bagi sebatian Z. Hitung jisim bagi sebatian Z. Ini hitung jisim. Hitung jisim sebatian Z apabila 2 gram X alkohol X, dia 2 gram alkohol X dipakai. Okey. Jadi first untuk pengiraan dalam kimia ni yang paling penting adalah nombor mol. Itu yang paling penting. Sebab kebanyakan pengiraan dalam kimia menggunakan mol. Jadi first kita mencari lalu mol bagi metanol CH3OH. Jadi 2 gram dibahagi dengan 12 tambah 4 tambah 16, iaitu jisim molar relatif bagi metanol tersebut. Jadi kita dapat lihat molnya adalah 0.062 mol. Okey. Lepas tu daripada kita lihat persamaan tu balik. Apa ni? Okay, kita lihat persamaan tadi tu. Semua nisbahnya kita lihat semua satu-satu kan. Jadi kita boleh buat sedikit kesimpulan. 1 mol metanol menghasilkan 1 mol metil butanoat apabila bertindak balas dengan 1 mol asid butanoik. Okey. Jadi daripada semua di semuanya satu-satu. Jadi kita buatlah. Kita buat persamaan untuk mencari nilai Y, iaitu berat bagi metil butanoat. Metil butanoat tu dia minta. Sebatian Z, jisim sebatian Z, betul tu, metil butanoat. Jadi kita buat macam biasa. 0.0625 mol sama dengan Y, tak boleh X sebab X ada di atas. Y sama dengan 12 darab 5 tambah 8 tambah 32 sama dengan 102. Okey, jadi Y sama dengan 0.0625 darab 102. Y sama dengan 6.375 gram. Itu berat metil butanoat yang terasa tadi lah. Okey, seterusnya soalan 7B. Raja 2 menunjukkan cerita alir situasi apabila lateks yang diambil daripada pokok getah digunakan untuk menghasilkan getah jenis A dan getah jenis B. Cadangkan satu bahan kimia yang perlu ditambah dalam proses 1 bagi memastikan lateks dapat dikekalkan dalam keadaan cecair sehingga dibawa ke makmal kimia. Katakan nama bagi getah jenis A dan getah jenis B. Okey. Soalan 7B1 ni dia tanya tentang dalam proses 1. Okey, proses 1 ni dia menghalang getah tu daripada menggumpal. Jadi nama proses tu adalah proses polimeran. Bahan yang digunakan dalam proses tersebut ialah bahan beralkali. Bahan alkali lah untuk mengelakkan lateks tu dia menggumpal antara satu sama lain. Sebab lateks ni dia punya charge negatif. Alkali pula dia ada OH pula charge-nya negatif. Jadi diorang saling menolaki antara satu sama lain. Jadi diorang tak bergabung. Jadi diorang tak bergumpal lah. Lepas tu getah jenis A. Kita lihat getah jenis A apa kegunaannya. Gunaannya buat sarung tangan. Okey. Dan getah jenis A ni dia tidak melalui proses mana-mana proses selepasnya. Dia terus dihantar pergi kilang. Jadi getah jenis A ni dia getah asli lah. Dia tidak
tidak diubah sesuai dan tidak diletak apa-apa dalamnya. Lepas tu getah jenis B pula, dia direndam dalam disulfur diklorida dalam metil benzana. Dia direndam dalam satu larutan yang kompleks. Jadi dia melalui satu proses. Jadi B ni, getah jenis B ni, dia adalah getah tervulkan. Dalam getah tu tidak ada sedikit, dia ada unsur sulfur dalamnya. Jadi bahan tambahnya ada larutan amonium subalkali. Lepas tu getah jenis A adalah getah asli dan getah jenis B adalah getah tervulkan. Okey, soalan 7B. Bandingkan sifat fizik getah jenis A dan sifat fizik getah jenis B dari segi kekerasan, kekenyalan, kesan terhadap haba dan kesan terhadap pengoksidaan. Terangkan mengapa getah jenis B lebih sesuai untuk membuat tayar kereta berbanding getah jenis A. Okey, jawapannya, untuk menjawab soalan ni, kita mesti fikir dulu, kita mau buat dalam poin ke ataupun kita mau buat dalam jadual. Tapi saya rasa bagus buat dalam jadual lah, senang. Sebab kalau tulisan jelek pun senang mau dibaca, sebab kita boleh senang jumpa dia punya poin. Jadi buat dalam jadual lah, payah fikir-fikir banyak. Jadi kita mesti bandingkan dahulu, baru kita hurai dan kita pilih kita bagi sebab kenapa B lebih sesuai. First, kita jenis A. Kita jenis A dia lembut berbanding kita jenis B, dia lebih keras. Kenapa lembut? Sebab getah jenis A ni dia hanya molekul getah tu saja yang terikat antara satu sama lain. Tapi getah jenis B ni dia ada dicampur dengan sulfur. So ada campur sulfur. Jadi sulfur ni dia mengacau dia punya susunan molekul tu, dia susah tergelincir. Dia lebih keras. Lepas tu getah jenis A ni dia tidak tahan dengan haba yang tinggi. Getah jenis B ni pula dia tahan dengan haba yang tinggi. So apa? Ditambah sedikit dengan ada ion dusting dalam situ. Jadi penyebaran haba tu dia tidak terlampau sekata dalam molekul getah jenis B. Lepas tu getah jenis A ni dia sukar untuk dioksidakan berbanding dengan getah jenis B mudah untuk dioksidakan. Getah jenis A dia kurang elastik dan getah jenis B dia lebih elastik. So apa? Getah jenis B ni dia ada crosslink, pautan silang. Pautan silang sulfur. Jadi pautan silang tu ya dia menyebabkan apabila getah tu dah diringgangkan, dia pautan silang sulfur tu dia boleh mengembalikan getah tu kepada bentuk asalnya. Okey. Lepas tu kita jawab pula, terangkan mengapa getah jenis B lebih sesuai untuk buat tayar. Okey. Kenapa? Terdapat pautan silang. Terdapat pautan silang atom sulfur dalam susunan molekul getah jenis B. Lepas tu, kehadiran atom sulfur mengganggu susunan molekul getah jenis B, menyukarkan molekul getah jenis B untuk menggelongsor apabila ada yang dikenakan. Seterusnya, getah jenis A ni pula dia mudah untuk berubah bentuk dalam keadaan suhu yang tinggi. Jadi kalau getah jenis A ni kita buat tayar, dia senang bending. Dia mentang-mentang sudahlah kita punya cuaca ni panas, kena matahari lagi, nanti cair tu tayar, rosak kereta punya rosak kereta. Jadi getah jenis B lah lebih sesuai. Ini menunjukkan getah jenis B lebih sesuai untuk dijadikan tayar berbanding getah jenis A. Okey, baiklah. The end. Sekian saja, itu saja video saya pada hari ini. Jika ada soalan boleh letak di komen di bawah, letak di ruangan komen. Kalau kamu mau subscribe. Kalau mau like, terpulang. Dan saya minta maaf jika ada salah silap dan terkasar bahasa. Kalau kurang faham, boleh DM, boleh tanya di komen. Dan thank you. Bye.